Sebutkan dalam kuliah-kuliah saya, termasuk di Masjid Qaryah Parujaya ini, ialah manusia ni sifatnya ingin melihat bukti. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat 260 surah Al-Baqarah, menceritakan kisah bagaimana Nabi Ibrahim AS memohon kepada Allah untuk melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan makhluknya yang mati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Maksud ayat 260 surah Al-Baqarah ini, tuan-tuan, ialah, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, perlihatlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang mati. Allah berfirman, adakah engkau belum percaya kepada keputusanku? Nabi Ibrahim menjawab, bahkan aku percaya dan yakin, akan tetapi aku memohon yang demikian supaya tenteram hatiku. Hingga akhir maksud ayat tersebut. Jadi mengembarkan pada kita, tuan-tuan, Nabi Ibrahim AS ini ingin melihat bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim AS merupakan Nabi yang mana Allah Subhanahu wa taala bercakap secara terus kepada baginda. Tetapi baginda masih ingin melihat akan kekuasaan Allah, bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang mati. Dan dijelaskan dalam ayat ini, liyatma'inna qalbi, supaya aku ni tenang hatiku. Dan Rasulullah SAW menjelaskan bahawa Nabi Ibrahim AS ingin meningkatkan keyakinan dia, tuan-tuan. Dan kalau kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi Musa AS juga memohon pada Allah untuk melihat Allah sendiri, tuan-tuan. Kalau Nabi Ibrahim AS ingin melihat kekuasaan Allah, Nabi Musa AS nak tengok zat Allah. Disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 143, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani walakin anzur ila jabalin wa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Sadaqallahul azim. Dan ketika Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tetapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, nescaya kamu dapat melihatku. Ini dua ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa kisah Nabi Ibrahim AS dan kisah Nabi Musa AS, yang mana kedua-dua kisah itu menunjukkan pada kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahawa manusia ni memang sifatnya ingin melihat bukti. Dan kita dapat tengok juga, tuan-tuan, ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, tuan-tuan, sepatutnya Isra Mi'raj ni saya bagi kuliah semasa kita kena lockdown dulu, tuan-tuan. Tetapi masa lockdown ini dia banyak, semua masjid kena tutup kan, tuan-tuan, Jadi jemputan ke Perak pun terpaksa ditunda, tuan-tuan. Dan hari ini, insya-Allah, pagi ini
saya ingin menjelaskan sedikit tentang prelude. Prelude ni ialah cerita awalan tentang bagaimana terbentuknya laluan-laluan naik ke langit, insya-Allah taala, tuan-tuan. Dan ketika Rasulullah SAW menceritakan kisah Isra Mi'raj ini kepada orang-orang Quraisy di Makkah, tidak ada sesiapa pun yang percayakan kisah Isra Mi'raj ini, kerana kisah Isra Mi'raj ini merupakan satu kisah yang di luar akal kemampuan manusia untuk memikirkannya. Tuan-tuan, mudahnya kita kata Isra Mi'raj ini sesuatu yang ghaira ma'qul, tidak boleh dipikirkan dengan akal kita. Ataupun mengikut bahasa falsafah sebagai tidak rasional atau tidak logik. Tuan-tuan, bila saya kata tidak logik, tidak rasional, dia bukan membawa satu konotasi negatif dalam konteks ini, tuan-tuan. Maknanya memang akal kita tidak boleh memikirkannya, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, orang-orang Makkah ini, apabila sahaja Nabi SAW menyatakan bahawa pada malam itu Nabi telah pergi ke Masjidil Aqsa dengan kelajuan barq, kelajuan cahaya, kena naik ke langit. Sebelum subuh Rasulullah SAW telah kembali ke Makkah. Jadi ada orang kata, anta majnun, kamu gila. Tuan-tuan, masakan seseorang itu boleh bergerak dengan begitu pantas pergi Masjidil Aqsa yang paling hampirlah, tuan-tuan, lebih kurang berapa ribu, 3-4 ribu kilometer, dengan begitu pantas sekali. Sedangkan pada masa itu kenderaan yang ada hanya kenderaan-kenderaan yang dibawa oleh binatang haiwan seperti unta, kuda dan sebagainya. Dan mereka minta bukti kepada Nabi SAW. Kalau kamu benar-benar pergi, apakah bukti kamu? Lalu menggil satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, lamma kazzabani, apabila aku didustakan, Quraisy, orang-orang Quraisy ini mendustakan, qumtu fil hajj, aku berdiri di Hijr itu Hijr Ismail lah, tuan-tuan. Hijr Ismail, fajalallahu li Baitul Maqdis, maka ditunjukkan kepadaku Baitul Maqdis. Fatafiqtu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anzur. Jadi, tuan-tuan, ini menunjukkan bahawa manusia ini dia tidak boleh menjangkau akan apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi, tuan-tuan, jangan lupa, tuan-tuan, bahawa Nabi Ibrahim, Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhu, apabila diperli oleh seorang pembesar Arab yang memang anti Nabi SAW itu, iaitu Al-Walid bin Mughirah, Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahawa aku percaya kepadanya. Bahkan apa sahaja yang disebut oleh Muhammad, lebih jauh daripada itu, aku yakin dan percaya. Sebabnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Rasulullah SAW ini adalah manusia yang siddiq. Rasulullah SAW adalah manusia yang dia tidak pernah bercakap bohong, dia siddiq, dia benar, dia amanah, tuan-tuan, dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sentiasa berdekatan dengan Rasulullah SAW, dan dia tahu bahawa Rasulullah SAW ini manusia yang tidak pernah bercakap bohong. Jadi iktibarnya, tuan-tuan, sebab itulah untuk manusia meyakini kepada peristiwa Isra Mi'raj ini, antara caranya ialah yakinkan dia, kekuatan iman dia, supaya dia yakin kepada yang menyampaikan berita tersebut, yakni Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Pun begitu, tuan-tuan, kalau sekiranya ada manusia yang tidak meyakini peristiwa tersebut, sampailah sekarang ni, tuan-tuan, maka ada satu kaedah lagi, tuan-tuan, yang boleh digunakan untuk meyakinkan manusia, yakni menerusi sains.
ataupun menerusi apa yang kita sebut sebagai fizik teori, theoretical physics. Sebab perkara-perkara yang disebutkan dalam Quran tentang, contohnya tuan-tuan, tentang laluan ke langit disebut sebagai al-ma'arij, atau babus sama, atau laluan-laluan ataupun pintu-pintu ke langit itu, tuan-tuan, sebenarnya menjadi bahan kajian kalangan mereka yang disebut sebagai ahli physics teori, theoretical physics, tuan. Jadi apa yang dibincang oleh physics teori, tuan-tuan? Physics teori ini antara yang paling banyak mengkajinya ialah tentang kosmologi, tentang alam semesta, bagaimana alam ini dicipta, atau macam mana alam ini terjadi, apa yang ada sebelum datangnya, sebelum first instant, ataupun saat permulaan alam semesta ini, dan apa yang berlaku sebelum itu, dan apa yang berlaku pada alam, dan apa yang akan berlaku pada alam ini, tuan-tuan. Ini menjadi kajian ahli fizik teori yang jumlah berpuluh-puluh orang atau beratus-ratus orang, tuan-tuan. Ini maknanya, tuan-tuan, bagi kalangan mereka yang ragu-ragu dengan peristiwa Isra Mi'raj, atau yang nak tenangkan hati kita, seperti contohnya yang disebut oleh Nabi Ibrahim, yatma'ina qalbi, untuk menenangkan hatiku, tuan-tuan. Tidak ada masalah, tuan-tuan. Kalau dalam minda kita ini ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan sesuatu, contohnya tuan-tuan berkata, bagaimana agaknya Isra Mi'raj ini berlaku? Kalau kita yakin sepenuhnya, tuan-tuan, kita kata kalau Allah dan Rasul berkata, menyampaikan berita, aku yakin dan percaya. Tetapi pasti di sana ada sedikit-sedikit persoalan-persoalan seperti yang ada dalam minda Nabi Musa AS dan persoalan yang ada dalam minda Nabi Ibrahim AS. Jadi apabila kita dapat tengok bukti, insya-Allah kita bertambah tenang hati kita, tuan-tuan. Jadi pagi ini, tuan-tuan, marilah kita tengok, tuan-tuan, bagaimana ahli fizik teori menyatakan bahawa di dalam alam semesta ini sebenarnya terdapat laluan-laluan naik ke langit yang disebut sebagai wormhole. Mengikut terjemahan saya sebutkan terowong bulat. Orang lain saya tak tahu apa istilah yang digunakan, tetapi saya gunakan istilah terowong bulat, the wormhole, tuan-tuan, Dan dalam Al-Quranul Karim, tuan-tuan, terdapat banyak ayat Quran yang menyebut tentang babus sama, abwabus sama, al-ma'arij. Contohnya dalam surah A'raf ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammi khiyati wa kadzalika nadzil mujrimin. Sadaqallahul azim. Abwabus sama, pintu-pintu langit, tuan-tuan. Maknanya, tuan-tuan, kalau kita tengok ayat Quran ini, langit ini ada pintu, laluan-laluan. Jadi kita memang tertanya-tanya bagaimana pintu langit ini, tuan-tuan, Melainkan kalau kita tak peduli, kena faham Quran, tuan-tuan, tak ada persoalan pada kita. Tetapi bila kita dah tengok maksudnya, tuan-tuan, macam mana abwabus sama, macam mana pintu-pintu langit, kita mesti terfikir punya lah, tuan-tuan. Jadi ini satu perkara yang kalau kita baca Quran, kita cek maknanya, kita akan jadi manusia yang berfikir. Kena kita tengok dalam surah Al-Hijr ayat 40. Walau fatahna alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun. Baban minas sama', pintu langit, tuan-tuan. Kena kita tengok surah An-Naba. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Abwaba, dibukakan pintu langit dan ia mempunyai pintu. Abwab, pintu. Dan dalam soal Ma'arij, tuan-tuan perhatikan baik-baik, tuan-tuan. Ini saya pernah menyatakan pada tuan-tuan dulu. Yang saya sebut ini, tuan-tuan, ialah aspek fizikal, tuan-tuan. Bukan yang bersifat tidak fizikal, tuan-tuan. Cerita syurga neraka ni saya tak sebut. Yang saya sebut adalah aspek fizikal, bermakna ia adalah fenomena alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Ya, selain daripada abwabus sama, Allah Ta'ala juga menyebut al-ma'arij. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sadaqallahul azim. Ini tuan-tuan saya ambil yang minallahi zil ma'arij, daripada Allah pemilik al-ma'arij. Al-ma'arij ini maknanya ya, daripada perkataan araja, ain radha, dia naik ke atas, jadi bubuh mim, jadi ma'araj, dia punya plural ialah ma'arij. Tuan-tuan kena faham, al-ma'arij ini maknanya laluan-laluan naik ke langit. Abwabus sama, pintu-pintu langit. Bermana tuan-tuan di keliling kita ni tuan-tuan banyak abwabus sama dan al-ma'arij. Siapa yang melalui al-ma'arij ni tuan-tuan? Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi. Yang melalui al-ma'arij ini Allah Ta'ala jelaskan, iaitu kalangan malaikat, al-malaikah war-ruh. War-ruh, ruh itu siapa tuan-tuan? Ada setengah ahli tafsir mengatakan ruh itu ialah ruh orang yang meninggal dunia. Dan ada ahli tafsir yang mengatakan bahawa ruh itu spesifik. Secara spesifik itu adalah malaikat Jibril alaihissalam, tuan-tuan. Ya. Dan Allah Ta'ala beritahu kepada kita dia punya kelajuan. Dalam konteks fizik, ia disebut sebagai, Allah Ta'ala menyatakan relativity. In fi yawmin kana miqdaru 50,000 sanah, dalam satu hari yang kadarnya 50,000 tahun. One day, the ratio is 50,000 year in your reckoning. Satu hari kadarnya 50,000 tahun. 50,000 sanah. Jadi tuan-tuan, saya barangkali Allah maklum, saya tak ingat tuan-tuan. Barangkali saya dah nyatakan pada tuan-tuan dulu, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tersiratnya ayat nombor 5 surah As-Sajdah, di mana Allah Taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yudabbiru amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 1000 sanatin mimma ta'udun. Sadaqallahul azim. Dia mentadbirkan urusannya daripada langit ke bumi, kemudian urusannya naik semula kepadanya dalam satu hari yang kadarnya 1000 tahun ikut ukuran kamu. Jadi tuan-tuan, dua persoalan ni tuan-tuan. Satu hari 1000 tahun, satu hari 50,000 tahun. Memang ini adalah konsep yang disebut sebagai relativity. Dia tidak spesifik tuan-tuan. Dia berubah. Semakin jauh daripada alam ni, semakin dia punya masa begitu lama sekali tuan-tuan. So, ada perbezaan tuan-tuan. Dan sebenarnya ayat yang saya baru bacakan tadi tuan-tuan, saya dah tunjukkan secara detail, secara terperinci bagaimana nak mengira kelajuan cahaya berdasarkan kepada ayat nombor 5 surah Sajdah tersebut. Sebab itu tuan-tuan, ayat ini juga menyatakan kalau satu hari sama dengan 50,000 tahun, bermakna ia 50 kali ganda kelajuan cahaya. Kelajuan malaikat dan ar-ruh, yakni Jibril alaihissalam, melalui terowong yang disebut sebagai al-ma'arij ini ialah 50 kali ganda kelajuan cahaya. Allahu a'lam, itulah maksudnya barangkali tuan-tuan. Baik tuan-tuan, kita teruskan. Baik. Jadi abwab saya dah terangkan tadi, pintu tuan-tuan, atau gateway, entrance dalam bahasa Inggeris. Dan tuan-tuan, kita tengok tuan-tuan, saya cuma nak buat perbandingan tuan-tuan. Kenapa saya buat perbandingan tuan-tuan? Sebab apabila orang tak mau percaya kepada peristiwa Isra' Mi'raj, dia kata ini gila, benda yang tak betul. Tuan-tuan, kalau tanggapan mereka bahawa ia tidak betul, itu kerana kekuatan iman dia tuan-tuan tidak ada. Kalau kalangan mereka yang tidak percayakan Isra' Mi'raj, mana kita tengok apa pula yang dikata oleh pengkaji-pengkaji. Saya sebutkan pengkaji tuan-tuan sebab mereka memang kaji tuan-tuan.
puluhan atau ratusan ahli fizik teori membuat kajian-kajian. Yang pertama mereka kaji sama ada di sana dalam alam semesta kita ada laluan-laluan antara galaksi dengan galaksi, antara planet dengan planet, antara alam semesta dengan alam semesta atau tidak. Mereka kaji, dan mereka kaji tuan-tuan, mereka bukan kaji menggunakan semata-mata tuan-tuan angan-angan mereka, tetapi mereka membina teori dan teori itu diuji tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, antara pengkaji fisik teori ini ialah Isaac Newton. Awal kurun ke-17. Kurun ke-17 tuan-tuan. Isaac Newton ini dia duduk di bawah pokok apple. Dan dia perhatikan buah apple itu jatuh tuan-tuan. Dan orang kita, orang Melayu tuan-tuan, orang Arab dan sebagainya, terutamanya orang Melayu yang tumbuh pokok durian kan, dia tengok buah durian jatuh, dia tak menjadikan itu sebagai sesuatu teori. Kita tengok benda itu jatuh, kelas itu saja. Ambil durian, belah durian, makan durian, jual durian. Tetapi Isaac Newton ini seorang ahli fizik, tuan-tuan, dia tengok, buah apple jatuh ke tanah, dia terfikir, apa yang menyebabkan buah apple itu jatuh? Dan Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran tuan-tuan, kata Allah Ta'ala yang maksudnya tidak ada satu daun pun yang jatuh ke tanah melainkan ia dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan tengok ya. Jadi kita orang Islam ni tuan-tuan kena guna ini tuan-tuan untuk berfikir tuan-tuan. Jadi orang ni Isaac Newton ni tuan-tuan, dia tengok buah apple pun dia boleh menyebabkan dia boleh berfikir. Apa yang menyebabkan buah itu jatuh? Dia kata ini mesti ada daya tarikan yang kemudiannya disebut graviti. Selepas itu tuan-tuan, Newton ini mengembangkan dia punya teori ini, dan dia dijadikan suatu teori untuk menjelaskan bagaimana alam semesta ini dia bersifat harmoni. Kata beliau, objek-objek antara yang terdapat dalam alam semesta ini dia mengenakan daya tarikan graviti. Makin besar dia punya objek, makin kuat daya tarikan graviti. Makin jauh objek itu di antara satu sama lain, makin lemah daya tarikan graviti. Itu Newton, Isaac Newton. Dan tuan-tuan tahu tak, Isaac Newton ini adalah seorang manusia yang kepercayaan agamanya bukan Kristian. Dia adalah seorang saintis yang percayakan Tuhan itu satu, tuan-tuan, yang disebut sebagai Unitarian. Jadi percaya Tuhan itu satu, tuan-tuan. Dan tuan-tuan tengok yang warna kuning saya tunjukkan tuan-tuan, tak keluar. Saya minta maaf tuan-tuan, tak perasan tak keluar kan kat layar tu. Nanti kejap saya nak cuba, saya kena duplicate dia tuan-tuan. Minta maaf tuan-tuan saya duk baru ada tuan-tuan. Okey tuan-tuan tengok saya minta tuan-tuan, saya tak perasan tadi. Baik tuan-tuan, kita teruskan. Saya punya kuliah ni panjang tuan-tuan tajuk ini aja mungkin dalam 2 jam gitu, tapi jadi pagi ni kita sampai setengah jam aja, kemudian kita sambung masa lain tuan-tuan Jadi tuan-tuan jadi sebelum munculnya saintis yang bernama Albert Einstein, kalau Isaac Newton orang Inggris, Isaac Newton, Albert Einstein ni orang Yahudi, dan dia datang bukan daripada England, dia bercakap bahasa Jerman, tuan-tuan ataupun Jerman lah tuan-tuan dia daripada Switzerland. Keturunan Yahudi, tuan-tuan, dan tuan-tuan tahu pun dalam Quran orang Yahudi ini semasa yang lalu adalah kaum pilihan Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya Bani Israel inni apa? Ya Bani Israel azkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Dan seterusnya tuan-tuan ya. Jadi orang Yahudi ini tuan-tuan memang dia ramai yang cerdik. Tidak menafikan tuan-tuan orang-orang Islam Arab di Timur Tengah pun cerdik dan pandai. Tuan-tuan, duluan saintis-saintis Arab lebih awal tuan-tuan ya. Mereka membuat kajian-kajian, termasuklah Ibnu Al-Haytham, tuan-tuan, seorang saintis. Tuan-tuan tengok itu, dia beragama Unitarian, maknanya beragama dia percayakan Tuhan itu satu, tuan-tuan. Bukan Tuhan itu tiga. 3 in 1, 1 in 3 itu tidak bukan kepercayaan Isaac Newton. Dan sebelum datangnya Isaac Newton ini, sebelum datangnya Albert Einstein ini, manusia yang disebut sebagai saintis ini menganggap bahawa graviti ini adalah disebabkan oleh daya tarikan antara jisim-jisim. Saya ambil contoh lah tuan-tuan, kalau tuan-tuan belum faham, dan saya percaya tuan-tuan memang faham lah. Orang Paruh Jaya ini banyak yang cerdik dan pandai kan tuan-tuan ya. Kalau kita naik ke langit tuan-tuan ya, naik kapal angkasa tuan-tuan ya, di mana kita berada jauh daripada bumi kita tuan-tuan ya, di sana dia punya graviti dia, daya tarikan graviti itu kosong. Tidak ada daya tarikan graviti. Sebab tu di atas sana kita terapung-apung. Kalau naik ISS, International Space Station, dalam kapal itu tuan-tuan, tuan-tuan boleh terapung, menggapai apa-apa pun boleh tuan-tuan. Tonggang terbalik pun tak tahu, kedudukannya bagaimana. Tetapi apabila datang Albert Einstein tuan-tuan, Albert Einstein ini orang Yahudi saya sebut tadi, dia daripada Switzerland tuan-tuan, dia membuat penghatian tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dia kata yang menyebabkan objek-objek ini tertarik antara satu sama lain ini bukan disebabkan oleh daya tarikan graviti oleh jisim-jisim tersebut, tetapi disebabkan oleh lendutan alam semesta. Lendutan itu apa dia tuan-tuan? Jadi mengikut Albert Einstein sebenarnya, dia punya alam semesta ini sebenarnya ia merangkumi gabungan daripada ruang dan masa. Masanya tuan-tuan, ruang dengan masa ini satu package. Macam irama dengan lagu tuan-tuan. Dan apabila dia se-package, dia tidak boleh dipisahkan. Kita tak boleh pisahkan di antara ruang dengan masa. Tak boleh. Dia mesti ruang masa. Dan mengikut Albert Einstein ini tuan-tuan dengan melalui teori yang beliau bina, yang disebut sebagai teori kenisbian umum. Kadang-kadang saya terfikir tuan-tuan, dari mana dia dapat idea ini? Sebab saintis, dia bukan saja dia berfikir, tetapi dia kena rujuk. Dan saya pernah sebutkan, barangkali Allah alam saya dah sebutkan belum tuan-tuan, bahawa pada zaman dulu tuan-tuan, ketika Islam berkembang, dia punya sains teknologi tuan-tuan, ramai saintis-saintis Islam dia tulis buku. Tuan-tuan, mereka tulis buku tuan-tuan. Itu tradisi Islam, tulis buku tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan saya pun tulis buku. Kalau saya tak tulis buku, ilmu tu tak jatuh kepada orang lain tuan-tuan. Ada kat saya. Bila saya dah tak ada, ilmu saya pun tak ada. Sebab itu tuan-tuan, Imam Al-Ghazali dia menulis Ihya Ulumuddin tuan-tuan. Imam Abu Hanifah dia tulis buku, Imam Syafi'i dia tulis buku tuan-tuan. Ramai yang tulis buku tuan-tuan dan tinggalkan kepada generasi yang terus. Jadi tuan-tuan, Albert Einstein mengatakan bahawa alam semesta ini sebenarnya dalam package ruang masa. Dan kata beliau, graviti ini bukan disebabkan oleh daya tarikan graviti, tetapi objek-objek yang ada dalam alam semesta ini seperti bintang, galaksi, tuan-tuan sebagainya, sebenarnya dia terletak. Tuan-tuan pernah terbayang tak apa ini trampolin?
yang kita duk lompat-lompat untuk sukan tu tuan-tuan. Boom jatuh gitu tuan-tuan trampolin tuan-tuan Jadi semakin berat orang yang main kat trampolin tu, semakin dalam dia punya lekuk kan. Gitu tuan-tuan. Jadi bila dia berlekuk tuan-tuan, contohnya bumi ni, dia ada dalam alam semesta ni tuan-tuan, di dalam ruang masa bumi ini membuat lekukan yang dalam. Jadi apa saja yang ada di keliling bumi ini, dia akan bergolek mendekati bumi. Itulah dia graviti. Sebab dia duk fikir begitu tuan-tuan, sebab dia perhatikan menggunakan teleskop bahawa cahaya ni apabila sampai objek-objek besar di bengkok, cahaya kan dia bergerak lurus. Cahaya bergerak lurus. Tetapi bila dia buat cerapan tuan-tuan, dia dapati bahawa cahaya itu bila sampai ke objek besar macam contohnya tuan-tuan planet Mushtari atau Jupiter tuan-tuan ataupun planet-planet yang lebih besar tuan-tuan, dia membengkok. Jadi itulah penjelasan dia. Dan dia menerangkan ni, dia menggunakan kaedah teori yang disebut teori kenisbian umum. Semakin besar objek itu tuan-tuan, kalau bumi kita tuan-tuan kecil saja berbanding dengan matahari. Matahari kecil saja berbanding dengan contohnya bintang-bintang yang ada yang berjuta-juta kali lebih besar daripada matahari kita, mungkin cerapan ahli sains. Jadi semakin besar objek tersebut tuan-tuan, semakin dalamlah dia punya lengkukan dia, atau lenturan itu. Dan apabila lenturan itu tidak tertampung, maka dia akan menghasilkan apa yang disebut sebagai wormhole. Ini teori dia tuan-tuan Saya tidak mengatakan ini betul atau tidak, tetapi itu adalah teori yang dibuat dan dijana oleh pakar. Fas'al ahli zikra in kuntum la ta'lamun. Tanyalah mereka yang pakar dalam bidangnya kalau kamu tak faham. Kalau persoalan tentang alam ni tuan-tuan, saya tidak boleh bertanya kepada orang yang tidak pakar. Saya tanya tentang wormhole, saya nak tanya pada orang tukang buat roti, tak boleh. Atau saya tanya dengan mufti, mufti pun tak tahu jawab. Paling jauh kata mufti, hukumnya untuk bertanya seperti ini tidak boleh, contohnya tuan-tuan itu contoh tuan-tuan Jadi kita tanya pakar, dan pakar-pakar ini dia membuat kajian-kajian. Dan semasa Albert Einstein mengeluarkan kenyataan beliau mengatakan bahawa apa yang disebut sebagai wormhole ini, dia sebenarnya menghubungkan antara satu alam dengan satu alam yang lain. Allahu a'lam. Saya kata Allahu a'lam betul atau tidak, tetapi perkara ini dibincangkan oleh mereka, dibahaskan oleh mereka. Dan orang menamakan laluan itu sebagai laluan atau jambatan yang disebut Einstein-Rosenberg Bridge, atau jambatan Einstein-Rosenberg. Dua-dua orang Yahudi tuan-tuan. Einstein, tuan-tuan kalau tengok nama orang putih di belakangnya, Einstein Yahudi, Berg Yahudi. Tuan-tuan kita ramai juga orang-orang Yahudi yang telah menganut agama Islam, macam Abdullah bin Salam zaman Rasulullah SAW juga orang Yahudi tuan-tuan. Kita benci Yahudi kerana sikap dia tuan-tuan, sikap dia yang memusuhi orang-orang yang bukan Yahudi tuan-tuan, bukan kerana bangsa dia tuan-tuan. Jadi Albert Einstein itu tuan-tuan mencetuskan idea wujudnya laluan antara satu tempat dalam alam semesta dengan satu tempat alam semesta. Pada zaman beliau ni tuan-tuan, beliau mengatakan tidak mungkin jembatan Einstein-Rosenberg ini boleh dilalui. Tetapi tuan-tuan, saintis-saintis fisik dan logik, fisik, teori dan logik terus-menerus membuat kajian daripada dulu. Kan sains bersifat detail tuan-tuan, terus dikembangkan. Ini sains tuan-tuan. Sains terus mengkaji, dikembang. Akhirnya tuan-tuan, sampai sekarang saintis mengatakan bahawa laluan ini sebenarnya boleh dilalui oleh pengembara. Tuan-tuan, ini tuan-tuan tengok, ini adalah paparan. Kalau Newton di sebelah sini, Einstein di sebelah sana. Pagi ini saya cuba nak menjelaskan tentang kajian mereka mengenai terowong ulat atau wormhole saja. Lepas tu sambungan nanti
saya akan menceritakan teori yang kedua yang dibina oleh Albert Einstein, yakni teori kenisbian umum, yang mana kata teori kenisbian khusus. Mengikut teori ini tuan-tuan, yang mana manusia ni apabila dia bergerak dengan kelajuan cahaya, dia akan boleh pergi ke masa depan, ribuan atau jutaan tahun ke masa depan, dan ribuan atau jutaan tahun ke masa lepas, tuan-tuan. Itu kemudian. Tapi pagi ini kita tengok yang ni, tuan-tuan. Jadi ini hukum teori Newton, tuan-tuan, yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah ingatlah, tak ada periksa kan. Tak payah. Ini kata beliau, tuan-tuan. Jadi kata Isaac Newton ni, tuan-tuan, alam semesta ni jadi berharmoni, kerana ada daya tarikan graviti. Tuan-tuan, kalau dalam sains sosial, tuan-tuan, digunakan oleh teori Newton ini, tuan-tuan, untuk menjelaskan macam mana nak mengharmonikan masyarakat manusia, itu yang jadi ekonomi laissez-faire. Sebab dia kata manusia ni sifatnya mementingkan diri sendiri. Jadi apabila manusia mementingkan diri sendiri, akan bekerja. Bila akan bekerja, masing-masing bekerja, tuan-tuan, mereka masing-masing mementingkan diri sendiri, maka bertambah-tambahlah dia punya pengeluaran, kata mereka, tuan-tuan. Itu kemudian itu sains sosial, tuan-tuan. Tak apa. Jadi ini kata Isaac Newton, dia punya objek-objek yang besar-besar seperti planet-planet yang tuan-tuan tengok dalam gambar rajah ni, tuan-tuan, dia beredar di keliling matahari. Kullun fi falakin yasbahun, tuan-tuan, disebut dalam surah Yasin, kita baca hari-hari, atau seminggu sekali. Allah Ta'ala kata kullun fi falakin yasbahun, tuan-tuan, everything in the universe is revolving. Dia bergerak, pusing. Allah Ta'ala dah beritahu kita dalam Quran, tuan-tuan. Dan ini pandangan Albert Einstein, tuan-tuan. Gitu. Yang saya sebutkan tadi, ini pendapat dia berdasarkan kepada teori dia, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada yang nak mengatakan tidaklah, saya tak percaya. Tapi kalau kita nak cakap saya tak percaya, mengikut otak kita, tuan-tuan, apa alasan kita nak tolak mereka? Mereka membuat kajian. Jadi kalau kita nak tolak pandangan ahli sains ni, kena mempunyai keilmuan seperti mereka juga, baru kita boleh bagi rival teori yang bercanggah berlawanan dengan dia. Kalau tidak, habiskan boreh saja, tuan-tuan. Jadi graviti disebabkan oleh lenturan ruang, kata Albert Einstein, tuan-tuan. Akhirnya lendutan tadi menghasilkan terowong bulat, tuan-tuan. Nah, cuba bayangkan, tuan-tuan, Al-Quran menyebut tentang Al-Ma'arish, Al-Quran menyebut tentang Babus Samad. Dan kajian ahli teori fizik mengatakan bahawa dalam alam semesta ini ada wormhole. Tuan-tuan, pulanglah, tuan-tuan, tapi the fact that dia memang bahaskan benda ni, tuan-tuan. Dan ibarat trampolin, saya dah sebutkan tadi, tuan-tuan, Dan bagaimana pula Al-Ma'arish, tuan-tuan? Laluan melalui Al-Ma'arish saya sebutkan tadi, kalau kita bandingkan dengan apa yang disebut dalam surah As-Sajdah, satu hari sama dengan 1000 tahun, itu adalah menggambarkan kelajuan cahaya, maka laluan melalui Al-Ma'arish ini ialah 50,000 ataupun 50 kali ganda kelajuan cahaya. Okey, tuan-tuan, ini tak apa, kita tinggalkan ini. Tinggalkan ini, tuan-tuan. Jadi kita cuba tengok, tuan-tuan. Bila tuan-tuan membaca Quran perkataan Al-Ma'arish itu apa maknanya, tuan-tuan? Perkataan asal araja. Araja ni bermakna naik ke atas. Dan sifat naik ke atas itu apa dia, tuan-tuan? Kita boleh kesan di sini, tuan-tuan. Araja bermakna naik ke atas, to ascend, naik ke atas, tetapi laluan dia ini bukannya lurus, tuan-tuan. It's not straightforward, naik atas, tidak begitu, tuan-tuan. Sebab itu dalam konteks bahasa Arab ini, tuan-tuan,
Araja juga boleh merujuk apabila orang itu berjalan dia tempang kakinya juga, ya, disebut araja. Baik, ya, naik dengan keadaan yang tidak lurus, tuan-tuan, ya. Tengok tuan-tuan, maksud yang saya tunjukkan dalam layar ni, ya, to turn, bengkok, swerve, bengkok, ya, cripple, paralyze dan sebagainya, zigzag, ini semua, ya, ada sifat pergerakan yang disebut araja, tuan-tuan, ya. Baik. Jadilah tuan-tuan, ya, maksud araja begini, ini antara maksud laluan naik ke langit yang tidak lurus, tuan-tuan, ya. Ini termasuk ini. Saya minta maaf, tuan-tuan, ini patung sebenarnya, ya, dia bukan ucap, tuan-tuan. Antara maksudnya, ya, araja ni, tuan-tuan, ya, bengkok membengkok seperti air kecing, ya. Laki-laki yang, ya, kencing itu dibengkok begitu, tuan-tuan. Ini antara maksudnya, tuan-tuan. Al-Ma'arij. Ya, jadi apabila, ya, araja di buku mi'in, tuan-tuan muslim maklum, tuan-tuan belajar bahasa Arab, jadi ma'raj, daripada kata perbuatan jadi kata nama, ya, sajadah, dia sujud, masjid, tempat sujud, ya. Kharaja, tempat keluar, makhraj, tuan-tuan dah biasa, makhraj bunyi, ya, laluan suara, ya, tuan-tuan bunyi dalam apa, dalam tajwid. Markhal, daripada dakhala, jadi araja, ma'raj, laluan naik, ya, ke langit. Jadi plural dia ma'arij, tuan-tuan, ya. Sebab antaranya, tuan-tuan, ya, apabila kalau tuan-tuan tengok setengah terjemahan Quran, tuan-tuan, ma'arij itu disebut tangga-tangga. Bila disebut tangga, tuan-tuan, orang membayangkan tangga macam tangga kat rumah kampung kita, tuan-tuan. Rumah sekarang ni tak ada tangga, kecuali rumah yang double story ada tangga, tuan-tuan. Jadi kalau diterjemahkan kepada tangga, orang duk membayangkan begitu, tuan-tuan, ya. Cuba kita tengok lagi, tuan-tuan. Terdapat banyak ma'arij, tuan-tuan, ya. Dan tuan-tuan tengok, saya sebutkan tadi Albert Einstein, tuan-tuan, ya. Ini yang saya dah jelaskan tadi. Ini bayangan ahli fizik teori, tuan-tuan, ya. Tentang al-ma'arij, wormhole, ya. Ini bayangan saja, bukan betul, tuan-tuan. Dan mereka, tuan-tuan, membayangkan ini bukan dia berangan-angan, tetapi digunakan calculation atau pengiraan, tuan-tuan, ya. Ini teori atau rumus yang dibuat oleh Albert Einstein, tuan-tuan, ya. Okey, baik, tuan-tuan. Ini dah saya tunjuk tadi, ya, saya tunjuk. Jadi dengan teori kenisbian umum ini, mereka telah membayangkan wujudnya laluan-laluan khusus naik ke langit. Dan ini berita-beritanya, tuan-tuan. Allahu a'lam betul atau tidak, saya tak tahu, tuan-tuan, ya. Tapi apabila berita ini disebarkan, tuan-tuan, ya, wartawan kena bertanggungjawab dengan apa yang, ya, mereka beritakan, ya. Kalau wartawan ini, dia kena bertanggungjawab, tuan-tuan, atas apa yang diberitakan. Jangan buat berita palsu, contohnya, tuan-tuan. Space breakthrough, ya, penyelesaian angkasa lepas. Wormhole to other galaxies, ya. Wormhole atau terowong bulat, ya, ke galaksi-galaksi lain could exist, boleh ada in Milky Way, ya, dalam sistem galaksi Bima Sakti kita. Ini kata Sunday Express yang terbitnya pada, saya cek dulu, tuan-tuan, ya, baru-baru ini saja, dia baru saja, tuan-tuan, 2017. Wormhole travel is achievable, ya. Perjalanan pengembaraan melalui wormhole boleh dilaksanakan dan ditunjukkan bagaimana caranya. Allahu a'lam, tuan-tuan, ya. How could we find a wormhole? Disebutkan dalam Astronomy Today. Bagaimana kita boleh menemui wormhole ataupun terowong bulat, ya, in the Milky Way. Dia tunjukkan bagaimana caranya, tuan-tuan, ya. Dilaporkan lagi oleh Daily Express
Black hole discovery, penemuan black hole, ini black hole tuan-tuan, dia berbeza sedikit dengan wormhole. Minta maaf tuan-tuan, silap. Wormhole dengan black hole dia ada berbeza tuan-tuan. Saintis can now easily identify wormhole. Saintis sekarang boleh mudah saja untuk menemui wormhole, laluan terowong bulan in huge breakthrough, dalam satu penemuan yang sangat hebat. Ini tuan-tuan Dan ini saintis tuan-tuan muka dia macam perempuan, dia lelaki sebenarnya. Tuan-tuan dia menjelaskan tentang penemuan wormhole ini. Tuan-tuan, saintis barat ni tuan-tuan sudah mengkaji. Kita orang Islam duduk, tidak ada pun muncul orang Islam yang hebat-hebat. Minta maaf saintis-saintis yang ada saya sebut, mungkin ada saintis-saintis yang memerhatikan saya punya Facebook ini, tuan-tuan kita punya saintis dalam baik. Tuan-tuan, saya nak beritahu tuan-tuan, pengeluaran atau penulisan kertas-kertas saintifik di dunia Islam, termasuk Malaysia ni, sangat-sangat kecil. Dan tuan-tuan jangan nak kata nak lawan Israel, tuan-tuan. Israel adalah negara yang paling banyak saintis di dunia, walaupun negara dia kecil, tuan-tuan. Ini cabaran untuk kita umat Islam. Jadi, tuan-tuan kita tengok. Ini yang disebut Einstein Bridge, tuan-tuan. InsyaAllah nanti saya akan terangkan bagaimana pergerakan melalui wormhole ini boleh membawa tuan-tuan ke masa hadapan mengikut teori dia, tuan-tuan. Ini Albert Einstein. Einstein and his colleague Nathan Rosen calculated the mathematics of one of these intergalactic pipelines. It became known as the Einstein. Tuan-tuan tengok video ni penamat dia untuk pagi ni, tuan-tuan. Saya akan bagi tuan-tuan suspend hingga kita jumpa lagi pada bulan depan. Bagaimana saintis mengatakan bahawa boleh menggunakan wormhole ini untuk pengembara ke masa hadapan. Ribuan tahun akan masa dalam, atau kembali pada masa silam, jumpa datuk nenek moyang, itu kemudian. Ini kata saintis, tuan-tuan, bukan kata saya. The gravity is so strong that there is no way for objects that get too near to break away from its gravitational pull. Nothing can escape a close encounter with a black hole, not even light. This inverted fountain serves as a visual analogy to what's going on around the Ada yang terjemahan dah, saya terjemahkan tapi saya klik lain lagi. And the water falling into it is analogous to gas that might fall into a black hole. Imagine yourself being a fish swimming around this region. Once you get down inside the central portion, you're past the point of no return. But Einstein never intended his wormhole as a tool for space travel. His wormhole is theoretically created in some moment of time. It opens up briefly, then pinches off. Anything that tries to pass through it will get crushed and squeezes apart. Typical wormhole that you write down Jadi yang mulas adalah saintis-saintis theoretical physicist, tuan-tuan. in an incredibly short time. So what you need is some means of holding it open. Scientists began to investigate whether there might be a type of wormhole different from Einstein's. Okey, tuan-tuan, akan datang saya nak tunjuk kepada tuan-tuan macam mana fizik teori mengatakan bahawa space, ruang ni boleh berlipat. Yauma natwiyas samaa'a kata'is sidril kutub. Tengok dalam ayat 104 surah Al-Anbiya, Allah Ta'ala mengatakan akhir zaman nanti alam ni akan dilipat seperti melipatnya sijil-sijil. Jadi saya rasa cukup untuk pagi ni, tuan-tuan. Ikut SOP kita kena berhentilah, Jadi tuan-tuan, sebelum berhenti, tuan-tuan, sesiapa yang nak memiliki buku saya ni ada di luar. Ini buku baru keluar 2 hari lepas, tuan-tuan. Nama buku ni Merasionalkan Isra' Mi'raj, perbandingan antara Quran dan sains. Ini, tuan-tuan, Kalau tuan-tuan berminat, Ustaz Zul ada kat luar, tuan-tuan, buku ini setebal 250 muka surat. Saya perjelaskan dengan terperinci, dengan bahasa yang mudah, tentang perbandingan di antara
Ya, apa yang disebut dalam Quran, apa yang disebut dalam hadis Nabi dengan apa yang dikaji oleh ahli fizik teori. Ya, sekian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.